Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama sekali lagi dengan Cikgu Sobiha binti Shuaib daripada Sekolah Kebangsaan Taman Uda. Okey, hari ini kita akan sambung design UASA bahagian C. Sekali lagi Cikgu terangkan untuk kertas bahagian A dan B, kita lihat jenis instrumen. Bahagian B terdiri daripada ujian objektif dan subjektif. Jenis item objektif berbagai bentuk. Terdapat 2 soalan. Cakupan konteks semua bidang pembelajaran berdasarkan KSSR semakan tahun semasa. Kaedah penskoran adalah analytical, bermakna ada yang memberi 1 markah dan ada yang memberi 2 markah. Jadi jumlah markah untuk bahagian B adalah 8 markah sahaja. Sementara untuk bahagian C, jenis instrumen adalah ujian struktur, jenis item struktur, bilangan soalan, ada 4 soalan, cakupan konteks semua bidang pembelajaran berdasarkan KSSR semakan tahun semasa. Kaedah penskoran analytical, jumlah markah 32 markah. Jadi murid-murid harus tahu untuk bahagian A 10 markah, bahagian B 8 markah, bahagian C 32 markah. Keseluruhannya 50 didarab dengan 2 memberi 100 markah. Baik, untuk UASA ini, konstruk yang diuji masih sama seperti di dalam bahagian kertas bahagian A. Jadi, ada konstruk mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dan 12 kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari di sekolah. Pentaksiran mata pelajaran sains tahun 6 KSSR semakan masih sama. 13 topik penting yang kamu perlu pelajari seperti berikut. Okey, sekarang cikgu akan fokuskan kepada bahagian B. Item objektif berbagai bentuk. Ada 2 soalan saja di dalam kertas ni, tapi kita akan bincangkan, kita akan cuba dedahkan kepada bentuk-bentuk soalannya. Baik, untuk bahagian B, bentuk soalan ada ya ataupun tidak. Mungkin kamu perlu sesuaikan, ada subjektif pendek dan ada juga yang kamu perlu isi tempat kosong. Sekarang, jom kita tengok topik manusia. Okey, jadi antara bentuk-bentuk soalan yang perlu kamu beri penekanan, contoh yang pertama, kenal pasti organ pembiakan lelaki. Mungkin jawapan telah diberikan ataupun kamu kena mengisi tempat kosong. Di sini apa yang diuji adalah dari segi mengingat fakta. Jadi, kamu perlu fokuskan kepada gambar rajah yang diberi iaitu organ pembiakan lelaki dan namakan organ tersebut. Jadi, jawapannya adalah zakar. Soalan yang seterusnya juga dari segi konstruk mengingat. Soalan yang mungkin ditanya, mungkin jawapan telah diberikan. Contoh ovari, vagina, uterus dan tiub falopia. Kamu perlu refer kepada soalan kenal pasti organ pembiakan perempuan di bawah. Jadi, jawapan di sini adalah uterus. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Apakah nama bahagian organ pembiakan perempuan tersebut? Jadi, bahagian ini adalah ovari. Bagaimana pula dengan bahagian yang ketiga? Kita nampak bertiub sebagai kata kunci. Jadi, jawapannya adalah tiub falopia. Dan yang terakhir, bahagian organ pembiakan perempuan. Bahagian ini adalah vagina. Jadi, sebagai murid, kamu perlulah mengingat keempat-empat bahagian organ pembiakan perempuan tersebut. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey.
Soalan sebentar tadi hanya fokus kepada konstruk mengingat. Sekarang kita pergi kepada konstruk memahami. Okey, untuk soalan ini, murid perlu tahu apakah nama organ yang diberikan. Jadi, nama organ tersebut adalah ovari. Kemudian, murid perlu tahu apakah fungsi organ tersebut. Baik, jadi fungsi organ tersebut, kita nampak kat sini gariskan kata kunci. Jawapannya adalah tempat ovum atau telur dihasilkan setiap bulan. Kamu tidak perlu mengulang perkataan fungsi organ pembiakan berdasarkan darjah di atas ialah. Untuk soalan struktur, kamu terus kepada jawapan. Baiklah murid-murid, kita lihat pula pada gambar rajah yang kedua. Dari segi masih lagi mengingat. Okey, nyatakan bahagian sistem saraf di bawah. Sekarang soalan diberikan, jawapan diberikan. Kamu perlu memilih. Walaupun kamu perlu memilih, kamu kena pastikan kamu ingat apakah bahagian tersebut. Kalau kita lihat kat sini, ini adalah otak. Dan yang kedua, bahagian tersebut adalah saraf tunjang. Macam yang kita tahu, otak dan saraf tunjang merupakan sistem saraf pusat. Kita teruskan. Okey, untuk konstruk memahami, apakah fungsi utama sistem saraf pusat? Seperti yang kita telah lihat tadi, iaitu bahagian otak dan tulang belakang. Ya. Jadi jawapannya pusat untuk menerima maklumat dari organ diria dan mengkoordinasi gerak balas. Baik. Kita lihat pula seterusnya. Apakah yang akan berlaku sekiranya kerosakan pada sistem saraf periferi? Jadi, kamu perlu tahu di mana saraf periferi tersebut. Jadi, di sini jawapannya perjalanan isyarat dari otak dan saraf tunjang ke bahagian tubuh terganggu. Sekarang, jom kita lihat bentuk soalan lain. Kegagalan fungsi sistem saraf periferi akan mengakibatkan apa dan apa? Kamu perlu melengkapkan jawapan tersebut. Jadi jawapannya di sini Bell palsy, iaitu otot muka yang rosak, dan yang kedua masalah keseimbangan tubuh, iaitu tubuh hilang keseimbangan ketika berjalan. Baiklah, sekarang kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu mikroorganisma. Soalan masih lagi aras pengetahuan, konstruk untuk mengingat. Jadi, rajah menunjukkan sejenis organisma, nyatakan jenis mikroorganisma tersebut. Jadi di sini soalan yang ditanya adalah jenis. Kamu perlu mengingat jenis mikroorganisma yang telah kamu pelajari semasa belajar di dalam topik tersebut. Jadi, okey. Kedua-dua yang kamu nampak, jawapannya adalah virus. Soalan juga mungkin boleh ditanya. Kita lihat dari segi mengingat. Murid juga perlu tahu jenis dan nama mikroorganisma yang lain juga. Jadi kalau kita tengok kat sini dalam gambar rajah tersebut, ini menunjukkan mikroorganisma dari jenis bakteria. Okey. Sekarang apakah nama mikroorganisma di bawah? Soalan yang dipaparkan tidak bertanya jenis. Jadi di sini kalau kita lihat jenisnya adalah protozoa, tetapi
Nama yang pertama adalah paramecium. Macam mana nak ingat? Paramecium seolah-olah bentuknya macam selipar. Dan di sebelahnya pula adalah ameba. Ameba bentuk macam jari kita ni, bentuk tapak tangan kita. Itulah perbezaan jenis mikroorganisma ini, iaitu protozoa yang bernama paramecium dan ameba. Okey, kita tengok gambar rajah yang seterusnya yang dipaparkan, ya. Jenis mikroorganisma fungi ataupun fungi, tak kisahlah apa-apa sebutan kamu. Tetapi namanya yang pertama, kalau bentuk bulat-bulat macam ni, ini adalah yeast. Dan yang tumbuh di atas roti, atas makanan yang rosak, di atas buah, ini adalah mykor ataupun kulapu. Boleh murid-murid semua? Baiklah. Kita lihat dari segi masih lagi mengingat. Okey, berdasarkan gambar rajah yang dipaparkan, ini adalah mikroorganisma dari jenis alga. Sekiranya kamu diminta menamakan organisma tersebut dari jenis alga, ini adalah chlorella dan satu lagi adalah volvo. Sekali lagi cikgu ingatkan, sila lihat kehendak soalan. Sama ada soalan yang ditanya adalah jenis ataupun namakan mikroorganisma tersebut. Baiklah, kita lihat pula dari segi konstruk pengetahuan, masih lagi fakta. Soalannya, padankan jenis mikroorganisma dengan contoh yang betul. Jadi kita lihat di sebelah kiri kita dan di sebelah kanan. Mikroorganisma adalah jenis, kemudian kamu diminta padankan dengan contoh. Jadi, okey, kita lihat di sini, murid perlu ingat dan bukan meneka. Kita lihat yang pertama. Okey, fungi, contoh yeast, kan? Okey, bakteria, contohnya salmonella. Jadi di sini, sekiranya murid menanda kesemua jawapan, maknanya jawapan akan menjadi tak betul. Jadi murid tidak akan mendapat sebarang markah, kosong markah. Beri perhatian betul-betul. Pastikan kamu betul-betul mengingat berdasarkan soalan yang ditanya. Kalau kita lihat kat situ, COVID-19 adalah sejenis virus. Okey, kita tengok bentuk soalan pengetahuan. Okey, yang diuji adalah tentang konsep dan prinsip. Rajah menunjukkan jenis-jenis bahan buangan. Isikan tempat kosong dengan dua jenis bahan buangan. Jadi di sini adalah fakta aras tinggi. Murid perlu tahu apakah kategori bahan buangan yang telah murid pelajari. Jadi kita ulang kaji sikit. Bahan buangannya adalah seperti kertas, kaca, sisa makanan, bahan kumuh, plastik, sisa toksik, logam. Okey. Jadi dari situ barulah murid kenal pasti jenis-jenisnya, barulah murid memilih jawapan yang paling tepat. Jadi kita lihat di sini, jawapannya adalah logam dan sisa toksik. Sekiranya murid mencatat jawapan yang salah, di situ kita lihat pemarkahan 2 markah, maknanya murid hanya berjaya mendapat 1 markah sahaja. Hati-hati kalau soalan 1 markah, itu yang berbahaya. Maknanya salah satu, betul satu, murid akan hilang markahnya. Baiklah, kita lihat di sini dari segi memahami, ya, kefahaman ekstrapolasi. Kita lihat soalannya. Bahan buangan 1 perlu dilupuskan secara terancang. Jadi, kamu kena fokuskan kepada 1, iaitu logam. Jangan rujuk kepada sisa toksik.
Ya. Okey, apakah jawapannya? Okey, bahan buangan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisme dan kesannya persekitaran akan penuh dengan sampah. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi dengan soalan masih lagi memahami. Kita lihat apakah soalan yang diberikan. Penggunaan bahan polisterina tidak digalakkan oleh Kementerian Kesihatan untuk digunakan sebagai bekas makanan. Bekas polisterin yang kita guna itulah yang duk isi makanan bila kita beli di kedai-kedai kan. Jadi soalannya, mengapa? Di sini kita fokus penggunaan bahan polisterina. Okey. Jadi jawapannya adalah bahan polisterina beracun. Okey, tambahan pula kalau kita masukkan makanan yang panas kan, kita tahu polisterina ni dihasilkan daripada petroleum ya dan bahan kimia. Okey. Soalan yang seterusnya masih lagi dari konstruk mengingat. Soalannya, kelaskan bahan-bahan buangan berikut. Jadi bahan X dan juga bahan Y. Kenal pasti betul-betul apakah bahan X dan kenal pasti betul-betul apakah bahan Y. Kalau kita lihat di sini, bahan X adalah sisa makanan. Sementara bahan Y ada tin, ada plastik. Kemudian baru kita kelaskan. Kita kena tahu sisa makanan ni merupakan bahan buangan terbiodigradasi. Maksudnya bahan buangan yang boleh mereput. Manakala tin dan plastik, bahan Y itu pula adalah bahan buangan tidak terbiodigradasi. Bermaksud bahan buangan yang tidak boleh mereput. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Soalan mungkin ditanya, nyatakan cara untuk mengendalikan bahan buangan Y dengan cara berhemah. Jadi kita tahu bahan buangan Y ni kalau kita nampak kat situ seperti botol plastik, lepas tu kaca, kemudian kita boleh nampak tin-tin minuman daripada logam dan sebagainya. Jadi kamu perlu gariskan kata kunci di situ cara. Dan yang penting berhemah. Jadi apakah jawapannya murid-murid? Okey, kita boleh jawab dengan cara mengitar semula bahan buangan. Seterusnya, guna semula juga boleh digunakan untuk kita mengendalikan secara berhemah. Baiklah, kita lihat pula soalan yang masih lagi berkaitan dengan topik bahan buangan. Pada hari Sabtu dan Ahad, Pasaraya mengenakan bayaran sekiranya ingin menggunakan beg plastik. Ini adalah untuk mengurangkan penggunaan plastik. Mengapakah penggunaan plastik perlu dikurangkan? Pernah tak berlaku pada kamu? Pada hari Minggu, macam di negeri Kedah, pada hari Jumaat, Sabtu lah, bila kita pergi ke Pasaraya, dia tak bagi plastik tu secara percuma. Kamu kena bawa dari rumah. Bawa bakul ke apa saja. Kalau nak juga kita kena beli. Jadi ini adalah bertujuannya. Ini bertujuan supaya kita tahu plastik memerlukan ratusan tahun untuk mereput. Jadi bila kempen diadakan macam tu, jadi penggunaan plastik secara langsung dapat dikurangkan. Maknanya kita mendidik. Kita mendidik masyarakat kita supaya tidak rakus menggunakan plastik sepanjang masa. Bayangkan satu plastik, dia ambil masa ratusan tahun. Bagaimana dengan penggunaan beribu-ribu plastik dalam satu masa oleh semua penduduk dunia? Okey, kita teruskan kepada soalan kita yang kedua. Nyatakan satu kesan pembuangan plastik dalam sungai. Tadi kita guna, sekarang ni kita ambil plastik, kita buang. Buang merata-rata. Tambahan pula kalau buang ke dalam sungai. Jadi dalam sungai maknanya ada air. Lepas tu ada hidupan-hidupan akuatik yang lain ya. Jadi kita kena fikirkan apakah kesan
kalau kita buang plastik dalam sungai? Antara jawapan yang boleh diterima ialah sungai menjadi cetek. Ya, sungai menjadi cetek. Selain daripada tu, kita kena ingat hidupan yang ada dalam sungai akan turut terjejas. Mungkin plastik tu masuk dalam kepala dia ke, ataupun ikan dia makan plastik tu. Jadi apa yang akan jadi kat dia? Ya, ikan mungkin akan mati, tak boleh bernafas dan sebagainya. Ya, hidupan air akan mati. Kita lihat yang seterusnya, masih lagi dari segi kemahiran mengingat. Jadi kalau kita lihat di sini, perhatikan rajah di bawah dan jawab soalan dengan betul. Kamu diminta labelkan matahari, bumi dan bulan yang diwakili oleh simulasi di atas. Sebagai murid tahun 6, bila kamu nampak saja gambar rajah tersebut, on the spot kamu perlu tahu apakah fenomena alam yang berlaku bila kita nampak kat situ lampu slow mewakili apa, kemudian globe mewakili apa dan bola pimpong mewakili apa. Kita bincang yang ini dulu. Labelkan dahulu. Jadi jawapannya matahari, yang kedua adalah bumi dan yang ketiga adalah bulan. Okey, betul ketiga-tiga label ini kamu akan dapat 1 markah. Tetapi sekiranya salah satu saja bermakna 0 markah. Hati-hati murid-murid, sebab kesilapan walaupun kita anggap sedikit, tetapi kamu akan hilang markah. Kita lihat soalan dari segi memahami. Soalan B, bagaimanakah gerhana yang kamu nyatakan boleh berlaku? Untuk soalan ni pada cikgu, soalan yang sangat mudah. Kamu tidak perlu menghafal, tetapi base kepada gambar rajah, kamu ingat. Macam mana petua nak ingat? Caranya mudah sangat. Jadi kita kena pasti, ini adalah gerhana bulan. Kita tahu gerhana tu keadaan akan menjadi gelap seketika. Jadi gerhana bulan, bulan gelap. Jadi bulan mesti duduk di hujung. Sebab ada satu objek iaitu bumi akan melindungi bulan daripada menerima cahaya daripada matahari. Okey, kita lihat sekarang. Kalau kita mengikut susunan, gerhana bulan berlaku bila ketiga-tiga objek ini berada betul-betul pada satu garisan lurus. Jadi, jawapannya, gerhana bulan berlaku apabila objek yang pertama, matahari, bumi, bulan, kamu kena tambah di bahagian belakangnya berada pada satu garisan lurus. Lengkap jawapan kamu. Selain daripada jawapan itu, okey, kita boleh lihat di sini. Ya. Okey. Ini yang pertama, kita lihat yang kedua. Kamu cuma perlu fokus kepada kedudukan. Kita ambil apakah objek yang berada di tengah. Jadi kita kenal pasti bumi berada di bahagian tengah. Jadi gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Jangan lupa tambah pada satu garisan lurus. Senang kan? Maknanya berdasarkan gambar rajah, kita terus boleh menyatakan maksud gerhana bulan. Baiklah, kita lihat di sini sekali lagi. Ini sebagai ulang kaji, cikgu terangkan ya tentang gerhana bulan. Okey, gerhana bulan berlaku. Yang pertama susunan dia matahari, bumi, bulan pada satu garisan lurus. Yang kedua, kita ambil objek yang tengah. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada satu garisan lurus, jangan lupa untuk kamu tuliskan. Yang ketiga, maklumat gerhana bulan mestilah berlaku pada waktu malam kan? Dan kita boleh lihat kedudukan di sini.
maknanya bulan berada di bahagian hujung. Jadi kita dah belajar fasa-fasa bulan pada tahun 5. Bila position bulan berada di hujung sekali, fasa bulan yang berlaku adalah bulan purnama. Dan gerhana bulan berlaku semasa fasa bulan purnama. Okey, kita teruskan lagi. Pada masa tersebut, objek yang berada di tengah, jadi bayang-bayang akan terhasil di hujung. Jadi, bayang-bayang objek yang di tengah adalah bumi. Bumi, okey, akan membentuk bayang-bayang di situ. Jadi, bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan yang berada di bahagian hujung sekali. Nampak tak? Ataupun kita boleh katakan pada fenomena tersebut, okey, bumi menghalang bulan daripada menerima cahaya daripada matahari. Baiklah, kita lihat. Gerhana bulan dia berlaku lebih kurang dalam 2 kali setahun lah. Dan dia cuma berlaku dalam beberapa jam. Nanti kita akan lihat bagaimana pula gerhana matahari. Sebelum tu, cikgu nak fokuskan kepada bahagian kemungkinan soalan begini juga boleh ditanya, ya. Okey, kalau kita lihat di kawasan belakang tu adalah kawasan yang mengalami gelap sepenuhnya. Jadi dikenali sebagai kawasan umbra. Manakala kalau kita lihat dua kawasan ini lagi, maknanya separa gelap dan separa terang. Jadi area tersebut dinamakan penumbra, ya. Okey. Ini adalah orbit bulan, ya. Dan ini adalah orbit bagi bumi. Sebab kita tahu dalam masa yang serentak, bumi dia akan berputar pada paksinya. Dalam masa yang sama, dia akan beredar mengelilingi matahari. Begitu juga dengan bulan. Okey. Sebagai peringatan juga, jom kita lihat bagaimana fenomena gerhana matahari. Okey, kamu boleh rujuk seperti yang cikgu telah terangkan berkaitan dengan gerhana bulan. Gerhana matahari juga masih sama. Cara kita nak ingat, objek kecil lindung objek besar ataupun objek kecil berada di tengah. Jadi kita kenal pasti objek mula-mula sekali adalah matahari. Objek yang kedua adalah bulan. Dan objek yang ketiga adalah bumi. Ini adalah satu cara mudah untuk kamu ingat berkaitan gerhana matahari. Jadi kita fokus yang pertama, definisi gerhana matahari. Kita fokus kepada gambar rajah berlaku apabila matahari, bulan dan bumi berada pada satu garisan lurus. Yang kedua, kita ambil objek yang tengah. Objek mana yang berada di tengah? Bulan. Jadi gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi pada satu garisan lurus. Jangan lupa ditulis. Yang ketiga, macam gerhana bulan berlaku waktu malam, gerhana matahari mestilah berlaku pada waktu siang. Dan fasa anak bulan, kalau tadi gerhana bulan, kedudukan bulan di hujung kan, sekarang ni kedudukan bulan di tengah. Kalau kita lihat pada fasa tersebut adalah fasa anak bulan. Dan kalau kita lihat siapa yang duduk di tengah, objek mana yang berada di tengah, bayang-bayang objek tersebut. Jadi di sini bayang-bayang bulan akan terbentuk pada objek yang hujung, iaitu bumi. Okey, kemudian kita perlu tahu gerhana matahari berlaku 2 kali setahun dan dia berlaku beberapa minit sahaja. Berbeza, ya, berbanding dengan gerhana bulan berlaku dalam beberapa jam. Sebab apa? Sebab objek yang lindung bulan tu bumi. Saiz bumi besar. Jadi dia akan ambil masa yang lebih lama. Tetapi gerhana matahari pula, objek yang lindungnya kecil, iaitu bulan. Jadi dia tidak memerlukan masa yang lama untuk bergerak daripada
kawasan gerhana tersebut. Baik, kita lihat soalan kemahiran proses sains iaitu mengelas. Cuba kamu lihat di sini soalan yang ditanya. Kelaskan objek berikut berdasarkan kaedah pengawetan makanan. Masih kamu ingat lagi ada berapa proses pengawetan makanan? Kaedah-kaedah proses pengawetan makanan. Ingat kan? Jadi sekarang kita cuma uji tentang 2 kaedah sahaja, iaitu penjerukan dan penyejuk bekuan. Okey, makanan diberi ada 4. So, kamu perlu pilih. Kamu perlu pilih yang mana melibatkan proses penjerukan dan yang mana melibatkan proses penyejuk bekuan. Okey, kita buat sama-sama ya. Jadi, soalan ni 1 markah. Hati-hati, silap sahaja kamu akan hilang markahnya. Jadi, kita lihat. Okey, mangga. Boleh buat jeruk mangga, pelam lah kan. Okey, lagi cili juga. Cili jeruk kamu boleh makan dengan ketio lah apa kan. Okey, proses penyejukan pula. Contohnya seperti daging, ayam, banyak lagi. Udang, ketam, sotong. Tapi harus hati-hati. Jangan sesekali kamu masukkan jawapan daripada pengetahuan kamu. Jawapan yang tak diberikan, contoh sotong, udang, tak ada dalam tu, jangan masukkan. Sebab boleh menyebabkan kamu hilang markah. Okey, jadi kita lihat ya, di sini ada 2 proses penjerukan dan ada 2 jenis makanan yang boleh dibuat untuk proses penyejuk bekuan. Okey. Perlu betul keempat-empat jawapan. Baru kamu dapat 1 markah. Okey? Contohnya, kalau kamu jawab begini. Nampak tak? Kamu jawab 1 saja. Cili dengan ayam tak ada. Jadi, bermakna kamu akan dapat 0 markah. Faham semua murid-murid? Baiklah. Okey, yang ni soalan umum saja. Cuma cikgu nak tunjukkan kepada kamu dari segi KPS mengukur menggunakan nombor ya. Jadi, Puan Ros bawa anaknya ke klinik. Doktor mendapati suhu badan anaknya tinggi. Demam lah tu kan. Jadi, rajah di bawah menunjukkan bacaan suhu badan murid itu. Jadi, ambil aja bacaan. Kamu kena tengok, perhatikan betul-betul berapakah bacaannya. Jadi, kalau kamu pakai agak-agak, tak tengok dengan betul, kamu akan hilang markah. Mudah sangat hilang markah ya. Baik. Dah habis bahagian B. Senang saja kan. Jadi, sekarang kita akan fokus pula kepada bahagian C. Item struktur ada 4 soalan. Tetapi, markah yang sangat besar, iaitu 32 markah. Jadi, sebagai murid tahun 6, kamu kena pasti hafal, kuasai 13 topik yang telah ditunjukkan pada awal tadi. Jom kita lihat. Okey, ini adalah soalan pemerhatian. Okey, Aminah menjalankan satu penyiasatan tentang proses hidup mikroorganisma. Rajah menunjukkan langkah-langkah Aminah untuk penyiasatan. Fokuskan kepada info yang diberi. Pertama, masukkan 50 ml larutan gula ke dalam botol K dan botol L. Sama banyak ya. Kedua, tambahkan 1 sudu teh yeast ke dalam botol L. Maknanya botol L 1 sudu teh yeast. Botol K no yeast. Okey, keputusan penyiasatan selepas 10 minit adalah seperti berikut. Kamu diminta menyatakan satu pemerhatian berdasarkan keputusan penyiasatan itu. Kamu tahu tak apa perkara penting di sini? Boleh faham apa yang cikgu maksudkan? Soalan bahagian C iaitu kemahiran proses sains base kepada
amali yang kamu jalankan di sekolah. Sebab tu kamu kena fokus betul-betul semasa menjalankan amali. Jangan seronok buat eksperimen tetapi kamu tidak peka dengan apa yang perlu kamu perhatikan. Jadi di sini apa yang kita boleh nampak di sini, dia nak satu pemerhatian. Perhati kat situ. Okey. Jadi apa yang kita perhatikan? Balon pada gambar rajah L mengembang. Apa jawapan lain lagi? Kamu boleh jawab apa saja berdasarkan apa yang kamu perhati. Kamu boleh jawab saiz balon L menjadi besar. Juga boleh diterima. Okey, dapat 1 markah. Kamu juga boleh bandingkan. Kita bandingkan dengan K. Saiz balon L lebih besar berbanding saiz balon K. Maknanya tak ada perubahan. Baik, kita tengok yang seterusnya. Beri alasan. Sekarang, kalau tadi kita perhati. Sekarang ni kita nak beri sebab. Alasan tu adalah sebab. Berdasarkan keputusan tadi, kamu memberi jawapan saiz balon menjadi besar. Sekarang, kenapa balon menjadi besar? Okey, alasan? Sebab dalam botol L kita gunakan yeast kan? Jadi, jawapannya yeast dalam botol L bernafas. Kita teruskan. Ramalkan. Apa akan berlaku sekiranya gula diganti dengan garam? Tadi kita masukkan gula dengan yeast, betul? Sekarang ni kita ambil garam, kita masukkannya, gantikan gula. Apakah jawapannya? Ya. Apa jawapannya? Balon L tidak mengembang. Perhati ya, kita kena jawab berdasarkan soalan yang ditanya. Kalau kita gantikan dengan garam, balon tak mengembang. Faham? Kalau soalan tanya lagi, beri alasan kamu. Kalau kita masukkan garam, apa berlaku? Yeast mati. Itu jawapan yang terbaik. Baiklah, kita teruskan lagi. Berdasarkan soalan. Kalau sebelum ni kita ada jadual, kita boleh kenal pasti, boleh ubah manipulasi lah, boleh ubah bergerak balas lah. Sekarang ni berdasarkan penyiasatan, kamu kena cari sendiri. Apakah pemboleh ubah manipulasi berdasarkan penyiasatan di atas? Susah ke? Tak susah ya. Kita perlu tahu kata kunci. Murid perlu mengenal pasti apakah yang berlainan ataupun apakah yang berbeza semasa menjalankan eksperimen tersebut. Jadi kita lihat di sini larutan gula tanpa yeast dan ini larutan gula dengan yeast satu, tara yeast satu lagi ada yeast. Jadi ada dengan tak ada. Jadi pemboleh ubah manipulasi di sini kehadiran yeast. Boleh semua? Pemboleh ubah bergerak balas, kita fokus apa yang kita nampak, iaitu saiz balon ataupun keadaan balon. Faham semua murid-murid? Kita teruskan lagi. Okey, ini adalah dari segi kemahiran proses sains, iaitu membuat hipotesis. Aminah meneruskan penyiasatan dengan menambah jumlah yeast yang berbeza. Nampak tak kat situ? Garis ya, kata kunci jumlah yeast yang berbeza di dalam 4 botol yang berlainan. Botol pun berlainan ya, 4 botol. Padankan maklumat di bawah dengan betul. Yang ni selalunya bahagian B pun kerap. Jenis padan-padan ni ya. Okey, jadi kita lihat kat sini jumlah yeast berbeza. Kata kunci untuk pemboleh ubah manipulasi. Ingat ya. Jadi bila dia suruh padan, okey,
Dia nak hipotesis kat sini. Okey, kita dah padankan jumlah yeast adalah pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas adalah saiz balon, ya. Jadi pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu larutan gula. Jadi bila kita nak buat hipotesis, clue menjawab. Apa dia? Pemboleh ubah manipulasi, pola atau trend. Kemudian di bawah dia kita buat 2 tingkat. Pemboleh ubah bergerak balas, pola. Atau semakin bertambah pemboleh ubah manipulasi, semakin bertambah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jawapan dia, jumlah yeast adalah pemboleh ubah manipulasi, pola dia bertambah. Saiz balon adalah pemboleh ubah bergerak balas, pola dia bertambah. Jadilah jumlah yeast bertambah, saiz balon bertambah. Atau nak guna semakin-semakin tak ada masalah. Semakin bertambah jumlah yeast, semakin bertambah saiz balon. Okey, soalan yang seterusnya masih kemahiran proses sains iaitu KPS 6, berkomunikasi. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. Jadi kita lihat di sini info yang diberi. Jenis permukaan papan, masa yang diambil untuk sampai 3 saat. Jenis permukaan pemadani, masa yang diambil untuk sampai 5 saat. Jenis permukaan pasir, masa yang diambil untuk sampai 8 saat. Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah carta palang untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Jadi kalau kamu nampak kat situ 2 markah. Jadi pastikan kamu tidak hilang 2 markah tersebut. Selalunya soalan dia bagi carta palang, kamu cuma perlu kenal pasti. Ya, pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, cari tujuan, cari pola, buat hipotesis, membuat hipotesis. Tetapi sekarang kamu perlu bina sebuah carta palang. Jangan takut, tak susah. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Info. Pastikan info kamu baca dengan teliti. Kemudian kita bina ya paksi X dan paksi Y. Untuk bina carta palang ni kena ada di bawah tu paksi X dan di atasnya adalah paksi Y. Dan knowledge yang kamu perlu tahu, bahagian bawah adalah pemboleh ubah manipulasi. Ya, jenis permukaan yang berbeza. Jenis permukaan papan, pemaidani, pasir, kan? Okey, bahagian atas paksi Y itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, masa diambil untuk sampai itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sekarang kita akan ambil pula maklumat satu persatu ya. Yang pertama tu kita boleh lihat permukaan papan, kemudian permukaan permaidani dan permukaan pasir. Kita lihat dari segi masa 3 saat, 5 saat dan 8 saat. Kita lihat jenis permukaan papan masa 3 saat mesti rendah. Kedudukan palang dia rendah. Permadani 5 saat lebih tinggi dan pasir 8 saat maknanya paling tinggi. Jadi sekiranya murid-murid dapat menghasilkan carta palang macam ni, kamu akan dapat 2 markah penuh, insya-Allah. Tak susah kan? Jadi jangan hilang markah untuk soalan membina carta palang. Kita lihat yang seterusnya. Ya. Okey. Raja di bawah menunjukkan seorang budak lelaki sedang menolak sebuah kotak di atas 2 permukaan yang berbeza. Ingat, 2 permukaan berbeza itu adalah kata kunci. Soalannya, apakah pemerhatian kamu tentang daya yang diperlukan untuk menolak kotak di permukaan yang berlainan? Berlainan tu berbeza lah kan? Jadi, pemerhatian. So, perhatilah. Kita lihat gambar rajah yang pertama. Okey, murid laki-laki ni tolak permukaan apa tu? Jadi, dan yang kedua, perhati macam mana tolak, nampak susah kan? Yang pertama tu relax je. Yang kedua nampak lebih susah. Jadi di sini murid perlu tahu maksudnya pemerhatian kotak mudah ditolak di atas permukaan jubin. Nampak petak-petak tu kan?
berbanding di atas permukaan simen. Kita nampak simen kasar. Boleh semua? Okey, kita lihat pula soalan yang memerlukan kamu memberi sebab. Berikan alasan yang munasabah berdasarkan jawapan kamu. Jadi kita dah tahu dah, rajah yang di atas Jubin tu nampak relax saja, mudah ditolak. Yang satu lagi tu nampak susah ditolak. Jadi apa alasan kamu? Jadi alasannya permukaan Jubin lebih licin berbanding permukaan simen. Atau kamu boleh kaitkan dengan geseran. Maksudnya Jubin licin maknanya daya geserannya kecil, tapi simen kasar tadi daya geserannya lebih besar. Ya, kamu juga boleh beri jawapan sebegini. Permukaan Jubin kurang daya geseran berbanding permukaan simen kasar. Okey, kita lihat yang ketiga. Ada kesinambungan dia. Apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran? Dalam tajuk geseran, kita perlu ingat faktor yang mempengaruhi daya geseran. Banyak kan? Jadi, kalau kita lihat kat sini, Jubin dengan simen kasar. Itu adalah jenis permukaan. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Jenis permukaan lantai mempengaruhi daya geseran yang wujud antara objek dengan permukaan yang bersentuhan. Soalannya, apakah faktor lain yang turut mempengaruhi daya geseran? Kan? Macam cikgu bagi tahu tadi, kamu kena tahu, kamu kena ingat. Faktor yang mempengaruhi daya geseran yang kita lihat tadi adalah jenis permukaan. So, kamu tak boleh jawab jenis permukaan dah. Kamu kena beri jawapan faktor lain. Apakah faktor lain tersebut? Jadi, faktor lain, faktor pertama tadi, jenis permukaan. Faktor yang kedua, jisim objek. Jisim objek. Jadi, jawapan yang diterima di sini, jisim objek. Baik. Sekarang, dia sambung lagi. Cadangkan satu cara untuk mengurangkan daya geseran yang wujud. Bagaimana cara? Daya geseran dah ada. Yang pertama tu kurang, yang satu lebih. Sekarang ni, cara kita nak mengurangkan daya geseran tersebut. Ya, banyak cara. Kamu boleh guna troli. Selain troli, itu troli. Kamu juga boleh guna alas pengguling. Ada pelbagai jawapan lain. Janganlah pergi bubuh minyak. Kalau bubuh minyak, orang yang last jatuh boleh tergelincir. Jadi kita kena lihat apakah jawapan-jawapan yang bersesuaian dengan keadaan yang diberikan. Baik. Kita lihat soalan ni masih lagi mengingat. Okey, rajah menunjukkan satu haiwan. Kenal pasti apakah nama haiwan tersebut? Kan itu adalah penyu. Soalannya, bagaimanakah? Kan nyatakan bagaimana haiwan ini melindungi telur-telurnya daripada musuh. Apakah cara dia? Jadi jawapannya kita tahu. Penyu dia akan korek lubang. Kan? Jadi kemudian dia akan menimbus telur dalam lubang pasir tersebut. Selain daripada tu, telur penyu juga bercangkerang. Ya. Okey. Kita lihat pula soalan yang seterusnya. Sesetengah peniaga kerap menawarkan aksesori hiasan kan yang diperbuat daripada cangkerang haiwan ini. Pada pendapat kamu, wajarkah tindakan peniaga itu? Dia tanya pendapat kamu, wajar atau tak wajar. Jadi, kamu perlu memberi jawapan ya ataupun tidak. Okey, jadi jawapannya tak wajar kan? Kemudian kamu kena beri alasan kenapa. Alasan dia sebab akan menyebabkan haiwan tersebut berkurangan. Sebab kita tahu penyu ni adalah spesies yang dilindungi ataupun haiwan yang terancam. Sekarang kamu lihat baik-baik. Ada dua soalan di situ. Markah yang diberikan cuma satu markah sahaja. Dan kamu harus hati-hati. Bila kamu dapat soalan macam ni, sekiranya satu soalan betul, satu soalan salah, kamu akan hilang kesemua markah.
Kamu kena betul dua-dua bahagian tersebut. Barulah kamu akan mendapat 1 markah. Faham semua? Okey. Ini antara jawapan dia ya. Sekarang kita lihat soalan yang seterusnya. Nyatakan cara menghalang spesies haiwan tersebut daripada pupus. Istilah pupus. Apa maksud pupus? Kamu kena tahu. Maksud pupus tiada lagi di muka bumi. Tapi di sini kamu diminta menyatakan cara nak halang spesies penyu tadi daripada pupus. Apa yang perlu kamu buat? Ya? Caranya kita ambil teluk penyu, kita bawa ke pusat penetasan. Ini cara yang bagus. Bukan kita ambil teluk penyu kita jual bagi makan. Nampak tak perbezaannya? Okey. Secara menguatkuasa undang-undang dengan tegas melindungi haiwan yang dilindungi. Maknanya tangkaplah. Kita tangkap, kita kena denda yang tinggi supaya menjadi pengajaran perkara tersebut tidak berulang. Ini cara kita menyayangi hidupannya. Baik, lagi boikot penjualan produk daripada spesies yang terancam. Kalau ada orang jual kat kamu, jangan beli. Kita kempen kawan-kawan yang lain, jangan beli. Itu adalah cara kempen untuk memboikot. Ni janganlah pula kamu yang ambil, kamu pergi jual. Nampak tak? Okey, kita teruskan lagi. Nyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap alam di muka bumi. Jadi, soalan di sini memerlukan kamu menggaris kata kunci iaitu kepentingan. Yang pertama, jawapan boleh saja mengekalkan keseimbangan alam ataupun kita nak kekalkan persekitaran yang bersih dan sihat. Selain daripada itu, adalah untuk mengelak kepupusan haiwan dan tumbuhan ataupun kamu nak guna istilah flora dan fauna juga boleh diterima ya. Yang ketiga, memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Kita lihat soalan lain. Okey, kita tengok contoh. Sebiji limau diletakkan di atas meja. Keadaannya diperhatikan setiap minggu. Jadi kita lihat minggu pertama keadaan limau masih elok, minggu kedua dah nampak dah sedikit kulat, kan? Minggu ketiga banyak kulat, minggu keempat dah kecut dan dipenuhi dengan kulat. Itu adalah berdasarkan kita mentaksir maklumat berdasarkan gambar rajah. Soalannya berdasarkan penyiasatan di atas. Apakah yang dapat kamu perhatikan keadaan buah limau sepanjang 4 minggu? Jadi, jawapannya, buah limau menjadi rosak, buah limau menjadi busuk pun boleh diterima atau buah limau ditumbuhi kulat. Baik, kita lihat pula berdasarkan pemerhatian, buah limau rosak sebab kehadiran mikroorganisma. Apakah faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma? Ada banyak faktor kan? Ada formula dia kan? Jadi kamu jawab satu faktor dah dapat markah. Jadi kita bincang sama-sama faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma tersebut ya. Yang pertama, kehadiran air. Yang kedua, kehadiran udara. Kena ingat, air udara ni dia kawan baik. Yang ketiga, suhu persekitaran kena tambah yang sesuai. Yang keempat, keasidan bahan ya. Dan yang kelima ada nutrien. Nutrien tu buah limau itulah yang menjadi makanan kepada mikroorganisme. Ya, mikroorganisma. Ini 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma sesuai, kelima-lima sesuailah untuk mikroorganisma hidup. Kita lihat apa kaedah yang boleh dilakukan untuk mengelak buah limau daripada rosak. Kaedah apa? Ada 12 proses pengawetan makanan yang kamu telah pelajari. Jadi pilihlah satu kaedah yang sesuai untuk mengawet buah limau supaya tidak rosak dan tahan lebih lama. Jawapannya, simpan dalam peti sejuk pun okey ya.
Maksudnya proses pendinginan atau pelilinan. Kamu kena hati-hati ya. Buah banyak yang diawet dengan cara pelilinan. Contoh buah apple nampak merah menyala. Buah strawberry berkilat-kilat. Itu adalah proses pengawetan makanan, iaitu pelilinan ataupun waxing. Sangat berkesan tetapi harus hati-hati, berbahaya sebab terdapatnya bahan kimia di dalam lilin tersebut. Sekarang kita lihat pula apakah kesimpulan. Okey, kesimpulan makanan di sini kita boleh buat. Jika makanan disimpan di tempat bersuhu rendah, maka ketahanan makanan untuk menjadi rosak lebih lama. Ketahanan makanan tu maknanya tempoh makanan rosak. Okey. Kita lihat jawapan lain. Okey, jika makanan disimpan dalam peti sejuk, maka makanan tahan lebih lama juga boleh diterima untuk menjawab soalan kesimpulan. Baiklah, kita lihat lagi jawapan lain. Jika makanan terdedah kepada air dan udara, ingat faktor tadi kan? Maka makanan akan cepat rosak. Sebab apa? Sebab mikroorganisme suka. Dia suka dekat air dan udara. Sebab keadaan yang akan menyemarakkan lagi proses pertumbuhannya. Baik. Sekarang cikgu nak share ni dan nak sampai penghujung dah ni. Kita nak share bagaimana menjawab kesimpulan. Okey, apakah kesimpulan? Kesimpulan ni kita boleh guna secara hipotesis. Semakin corak PM, semakin corak PB. Okey, kita juga boleh menggunakan jika PM corak, maka PB corak. Okey, ataupun secara fakta. Jom kita lihat ya. Cara menjawab kesimpulan bergantung kepada bilangan corak PB ya. Okey, jika ada satu corak semakin apa? Semakin apa? Macam tu ya. Okey, cikgu tuliskan ini saja dan kita boleh lihat kepada bentuk soalan untuk kita lebih faham lagi. Jadi kita tengok jadual 1 menunjukkan purata indeks pencemaran udara di bandar X dari tahun 1990 hingga 2006. Ni cerita lama ni. Jadi kita tengok macam mana. Jadi kita kenal pasti di sini tahun pola dia 90 sampai 2006 tu bertambah. Kita lihat pula purata indeks pencemaran udara dari 32 menjadi 200 juga bertambah. Jadi, jawapan untuk kesimpulan secara hipotesis, semakin bertambah tahun, semakin bertambah purata indeks pencemaran udara. Kalau kamu nak jawab, tahun bertambah, purata indeks pencemaran udara bertambah juga boleh. Tak ada masalah ya. Okey. Okey. Berdasarkan kesimpulan yang telah kita bincangkan sebentar tadi, maka berakhirlah sesi perbincangan soalan untuk bahagian B dan C. Dan cikgu harap sesi perbincangan ini dapat memberi sedikit panduan untuk kamu menghadapi ujian pentaksiran kamu pada bulan Januari nanti. Setiap orang berhak untuk berjaya. Kamu yang menentukannya. Cikgu harap perkongsian ini dapat memberi manfaat buat semua. Sentiasa yakin, rajin berusaha dan kejayaan akan menjadi milik anda. Terima kasih diucapkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Yayasan Pelajaran Pertubuhan Peladang Mada kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berkongsi teknik menjawab soalan tahun 6 kepada semua murid tahun 6. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.